Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi sesi hari ini bukannya sesi pencerahan tapi lebih merupa kepada sesi soal jawab. Jadi sebab ada terlalu banyak isu yang berbeza-beza yang telah ada soalan ditanya kepada saya. Jadi saya lebih rela anda bertanya bermula sekarang ya. Jadi jika ada apa-apa soalan anda boleh bertanya sekarang. Jadi sementara menunggu soalan anda, jadi saya nak buat ulasan sedikit berkenaan dengan tajuk yang anda lihat, iaitu Najib fikir rakyat bodoh ke? Okey, jadi apa maksud saya? Okey. Ini yang saya akan ulaskan dulu. Saya akan ambil masa 5 minit untuk ulaskan, kemudian anda boleh bertanya soalan. Dan sebelum itu, pastikan malam esok pukul 10 ya, 10 malam esok di YouTube tonton YouTube Regi Jasiri Taudin, di mana saya akan adakan satu sesi bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan tajuk atau tema kita adalah PRN Johor dan PRU 15. Apa kaitannya? Ya, malam 10 di YouTube, pukul 10 malam esok di YouTube Regi Jasiri Taudin ya. Jadi pastikan anda menontonnya malam esok. Baik, kembali kepada tajuk kita. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang ya. Najib fikir rakyat bodoh. Okey, kita sudah maklum bahawa 1MDB telah berjaya mendapatkan satu perintah injunksi di mana aset Najib telah dibekukan dan Najib hanya dibenarkan keluar tidak melebihi 100,000 sebulan. Jadi tujuannya adalah untuk membenarkan 1MDB mendapatkan semula aset yang dicuri daripada 1MDB bernilai 2.6 bilion. Okey. Jadi Najib memberi persepsi benda ni telah berlaku. Aset Najib sudah dibekukan. Mahkamah membenarkan aset Najib dibekukan. Jadi dalam posting Facebook Najib memberikan persepsi bahawa ada konspirasi di belakang, di sebalik ya tindakan ini. Dia membayangkan, saya akan baca sebentar lagi apa yang Najib tulis. Dia membayangkan ada konspirasi di sebalik perkara ni. Jadi pertama sekali saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa apabila 1MDB menerusi mahkamah berjaya membekukan aset Najib, ianya adalah untuk memastikan Najib tidak boleh berbelanja atau memindahkan ataupun melesapkan sejumlah dana aset dia bernilai 2.6 bilion sehingga had tu. Dan untuk memastikan perkara ni, maka atau untuk mengelakkan Najib melesapkan aset tersebut, maka mereka tidak membenarkan Najib mengeluarkan lebih daripada 100,000 sebulan. Okey. Tapi ini bukan bermakna mahkamah memberitahu bahawa Najib ada aset 2.6 bilion. Ini bukan bermakna mahkamah menetapkan bahawa ya, Najib telah mencuri 2.6 bilion. Sebab perkara tu masih dalam perbicaraan. Jadi untuk mengelakkan andai kata Najib ada dana sedemikian rupa, untuk elakkan dia daripada lesapkannya, daripada memindahkannya dan sebagainya, membelanjakannya, jadi sementara perbicaraan sedang berlangsung, dan khususnya selepas keputusan SRC dibuat menunjukkan Najib memang bersalah dalam hal lain, jadi dia ada sifat bersalah yang suka menyeleweng wang. Ini yang saya nampak lah. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, perkara ni telah dilakukan. Saya nak maklumkan kepada semua orang, ini perkara biasa dan patut. Jadi tak timbul isu Najib nak buat dakwaan ini, dakwaan itu untuk menutup malu. Okey, nak tutup malu pun tak apa, tapi jangan perbodohkan rakyat dan jangan hina mahkamah. Jangan bayangkan seolah-olah benda ni ada konspirasi, sedangkan ini adalah perkara yang betul, patut dan lazim. Khususnya apabila melibatkan satu syarikat yang dah hilang
sejumlah wang yang besar, iaitu 2.6 bilion. Jadi ini langkah berjaga-jaga. Ya. Jadi nombor satu, Najib jangan hina mahkamah dengan menimbulkan atau membayangkan teori konspirasi, dan Najib jangan memperdaya rakyat semata-mata sebab malu, ya, sebab ini perkara lazim dan betul. Okey. Saya nak baca kedua poin kedua. Najib berkata amat jelas bahawa kes saman sivil 1MDB di bawah Menteri Kewangan, ya, dia khususkan Menteri Kewangan yang dilantik oleh PM8, iaitu Muhyiddin lah, ya, yang melantik firma guaman dimiliki peguam peribadi PM8 ialah untuk membina persepsi bahawa saya ada aset sehingga 2.6 bilion untuk dibuku. Okey. Jadi tadi saya dah jelaskan, perkara yang berlaku adalah perkara lazim dan betul. Okey, ianya bukannya tuduhan mahkamah bahawa Najib memang ada curi 2.6 bilion, sebab benda tu masih sedang dibicarakan. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, ianya tepat, betul dan lazim. Tetapi sekarang Najib memberi bayangan bahawa ini adalah konspirasi melibatkan Menteri Kewangan dan Muhyiddin untuk menimbul persepsi Najib ada 2.6 bilion. Jadi Najib telah memfitnah dan menipu. Ya, memang saya tidak memihak kepada Muhyiddin, saya tidak suka Muhyiddin dan sebagainya, menentang dia sebab dia banyak menimbulkan kesusahan buat rakyat. Tapi itu tolak tepi. Ini adalah kenyataan fitnah dan tipu Najib semata-mata untuk menutup malu dia, sebab mahkamah sudah mengambil tindakan membekukan aset dia. Okey. Dan lebih pelik lagi, Najib menuding jari terhadap Menteri Kewangan, tapi dia cepat-cepat tulis dalam kurungan yang dilantik oleh PM8. Saya nak beritahu Najib, Menteri Kewangan dilantik oleh PM8 ke PM7 ke PM pertama ke, tak kisah, itu tak penting. Sekarang ni Menteri Kewangan adalah menteri di dalam kabinet. Ya, menteri di dalam kabinet Barisan Nasional. Dengar baik-baik, ya. Perdana Menteri lah ni adalah Ismail Sabri. PM8 melantik Zafrul, ataupun memilih Zafrul, mencalonkan Zafrul, sebab akhirnya lantikan sebenar dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi dia memilih Zafrul, dan Zafrul dilantik sebagai Menteri Kewangan bawah Kabinet Muhyiddin. Apabila dengar baik-baik, ya, saudara dan saudari, dan jika anda ingin potong dan tularkan bahagian ni, silakan. Apabila Muhyiddin tumbang, automatik kabinet, ya, Muhyiddin gugur. Semua menteri, timbalan menteri dah tak ada jawatan. Kemudian siapa yang melakukan kerja menumbangkan Muhyiddin ni? Ianya dicetuskan oleh kluster mahkamah, Najib, Zahid dan sebagainya. Seterusnya Ismail Sabri dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Maka menurut peruntukan perlembagaan, Ismail Sabri setelah diterima pencalonan itu oleh Yang di-Pertuan Agong, dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada ketika itu Ismail Sabri tak ada menteri, tak ada timbalan menteri, kabinet dia tak wujud lagi. Jadi Ismail Sabri telah mencalonkan nama-nama kepada Yang di-Pertuan Agong bagi lantikan dalam kementerian-kementerian tertentu, termasuk mencalonkan Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Maknanya Najib jangan penipu rakyat. Ya, apa yang Muhyiddin buat itu cerita lama. Apa yang siapa buat ke Tunku Abdul Rahman itu semua cerita lama. Zafrul lah ni sebagai Menteri Kewangan adalah di bawah lantikan PM9, iaitu Ismail Sabri. Dan Ismail Sabri adalah Perdana Menteri mewakili UMNO, dan ini adalah Kerajaan Barisan Nasional atau Kerajaan UMNO. Saya guna pakai logik Najib, sebab bila dulu Muhyiddin mentadbir, dia kata itu Kerajaan Perikatan Nasional, walhal sebenarnya ianya Kerajaan Gandengan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional, sebab ada Menteri PN, ada Menteri BN. Tapi Najib beria-ia nak katakan itu adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Tak apa, sekarang ni Ismail Sabri adalah Perdana Menteri. Ini adalah Kerajaan UMNO atau Kerajaan BN. Dan Zafrul atau Menteri Kewangan
adalah di bawah lantikan Ismail Sabri. Dan jangan kelentong rakyat kononnya ini adalah konspirasi ke, atau memberi bayangan bahawa ini adalah konspirasi Menteri Keuangan, seolah-olah Menteri Keuangan dengan Perdana Menteri dan BN tak ada kaitan. Apabila anda duduk dalam kerajaan, lazimnya biasanya Perdana Menteri ada full control. Okey, benda ni bila berlaku, kira ini telah dilakukan di bawah pentadbiran BN. Jangan fokus kat Menteri Kewangan kemudian kaitkan dengan Muhyiddin. Sebab masa Muhyiddin, Zafrul jadi Menteri Kewangan, tapi itu dah habis. Zafrul dah, jawatan tu dah gugur. Ismail Sabri yang lantik dia balik. Jadi ini kira lantikan Ismail Sabri. Jadi jangan perdaya rakyat dan timbulkan teori konspirasi palsu, sekaligus menghina keputusan mahkamah yang melakukan perkara yang tepat sebagai langkah berjaga-jaga untuk elak 2.6 bilion itu dilesapkan, andai kata terbukti Najib telah mengambil 2.6 bilion tu. Jadi di sini saya harap mahkamah mengambil tindakan tegas terhadap Najib kerana telah menimbulkan persepsi palsu ini. Dan saya sarankan rakyat jangan terperdaya dengan Najib. Ya. Nak tutup malu, jangan buat teori konspirasi bodoh. Ya. Okey. Jadi sekali lagi saya dah cabar Najib. Najib kata banyak siasatan sudah dilakukan dan mereka tahu bila jumlah aset dia. Itu saya tak peduli. Sekarang ni Najib selalu cerita kekayaan orang lain. Saya cabar Najib di umum paparkan jumlah aset dia dengan bukti-bukti. Sebabnya mungkin dalam tempoh tertentu orang dah dapat tahu perkara baru. Jumlah aset bukan hanya yang ada dalam akaun bank ataupun aset yang dimiliki menerusi pemilikan harta dan sebagainya. Kadang-kadang ianya secara tidak langsung. Mungkin seseorang tu boleh letak aset di bawah orang lain, nama orang lain. Kemudian ada perjanjian sulit antara mereka yang menunjukkan bahawa aset itu sebenarnya dimiliki oleh engkau. Dan mungkin perkara ini sudah diketahui oleh pihak tertentu. Jadi sebelum apa-apa, saya cabar Najib untuk umumkan kepada umum, paparkan dengan jelas jumlah sebenar aset Najib, sama ada aset secara langsung atau tidak langsung. Okey, sekarang saya buka kepada soalan. Ya, jika ada apa-apa soalan. Chihiro, kaki tangan kerajaan berkhidmat untuk rakyat ke berkhidmat untuk orang-orang atasan sahaja? Selamat. Okey. Ya. Muhammad Syahrizam bin Zulkifli, kenapa muda tak join dengan pejuang tapi pilih PH? Okey, buat masa ni, saya mengambil keputusan saya tidak ingin komen benda-benda ni, atas sebab peribadilah, ya. Jadi why muda did this, why muda didn't do that, adakah ini itu, saya tidak ingin komen mengapa dia tidak join pejuang, mengapa dia join, it's none of my business. Tapi saya ada keluarkan kenyataan dalam Facebook saya 2 hari lepas, dan di mana saya telah isytiharkan secara prinsipnya apabila muda telah masuk perjanjian atau persefahaman agihan kerusi bersama DAP dengan Amanah, maka secara prinsipnya muda tidak tergolong sebagai sebahagian daripada blok ketiga, blok kuasa ketiga atau blok alternatif yang saya maksudkan selama ini, biar di peringkat negeri maupun persekutuan itu sah, ya, berdasarkan apa yang telah saya war-warkan selama ini, ya, blok ketiga, blok kuasa ketiga dan sebagainya. Dan juga muda dikira telah memasuki persefahaman dengan sekutu kerajaan, iaitu PH. Sebab PH ni boleh dianggap sebagai sebahagian daripada kerajaan secara tidak langsung, ya, menerusi MOU. Maka secara tidak langsung juga muda sedang bekerjasama dengan kerajaan. Ya, itu sahaja komen saya. Ya. Muhammad Sofi Ahmad, apa pendapat Regi pejuang menggunakan poster bergambar Tun M?
babak pejuang tu saya tak tahu, tapi kalau di PRN Melaka, Johor, atau di PRU, ya, saya amat-amat setuju bagi blok alternatif atau blok kuasa ketiga atau blok ketiga ni Tun jadi posterman atau poster boy. Sebab saya rasa semua yang ada, ya, yang di dalam blok alternatif ni mendukung perjuangan Tun, ya. Ini bukannya rahsia, ya. Jebatku Delova, salam tuan, soalan saya, selama Najib jadi menteri dari awal, dia jadi menteri besar Pahang hingga menteri akhirnya, beliau pasti ikrar harta kepada bekas PM. Itu tak penting, ya. Najib ikrar harta apa semua tak penting. Sekarang sebelum apa-apa siasatan lengkap, sebelum apa-apa proses perbicaraan mahkamah selesai, Najib perlu isytihar harta dia sekali lagi secara total, dan jika ada harta dia yang telah yang di bawah yang dia miliki secara tidak langsung, mungkin menerusi perjanjian-perjanjian lain, isytiharkan, dan isytiharkan kepada umum. Itu permintaan peribadi saya, sebab Najib ni asyik suka menipu. Tadi pun saya dah tunjukkan bagaimana dia menipu berhubung melantikkan Menteri Kewangan. Dia asyik suka timbulkan persepsi palsu. Tadi pun saya dah tunjukkan macam mana dia timbulkan persepsi palsu, kononnya membayangkan seolah-olah ada konspirasi, walhal benda yang dilakukan tu tepat dan betul. Dan dia asyik suka jaga tepikan orang, suka cerita berkenaan dengan kegayaan orang lain, pemimpin lain, tanpa menunjukkan sebarang bukti. Jadi sekarang Najib sila isytiharkan aset, tak payah banyak bercakap, sebab setiap kali Najib bercakap boleh tangkap di mana dia menipu, ya. So itu permintaan saya, ya. Okey. Mustafa Mus, mahkamah dah freeze aset Najib 2.6 bilion. Okey, perhatikan betul-betul lah. Mahkamah tidak dia dah freeze, tidak membenarkan Najib berbelanja sehingga 2.6 bilion. Itu tidak bermakna mahkamah kata dia ada 2.6 bilion. Jadi dia tidak membenarkan dia untuk berbelanja sehingga 2.6 bilion, dan menghadkan perbelanjaan dia RM100,000 supaya dia tidak boleh lesapkan atau transfer fund andai kata dia ada fund sebanyak itu, dan tidak mudah bagi dia untuk melesapkannya. Tetapi ini bukan bermakna mahkamah kata dia ada aset 2.6 bilion, ianya di bawah siasatan. Jadi mahkamah tidak melakukan apa-apa kesalahan, Menteri Kewangan tidak lakukan apa-apa kesalahan atau tidak timbulkan apa-apa persepsi. Ianya adalah langkah yang betul, kerana 1MDB hilang 2.6 bilion, dan satu-satunya orang yang merupakan suspek utama dalam siasatan adalah Najib. Jadi yang duk timbulkan persepsi sekarang adalah Najib, dan ianya persepsi palsu. Bermula dengan satu fitnah, satu penipuan, kononnya Zafrul adalah lantikan PM8. Zafrul dilantik PM8, lepas tu kabinet tu dah runtuh. Kemudian dilantik balik oleh PM9. PM9 siapa? Orang Barisan Nasional, orang UMNO, iaitu Ismail Sabri. Jadi Najib jangan penipu rakyat, ya? Okey. Muhammad Gaddafi, salam tuan, apakah UMNO BN akan memerintah semula selepas PRN 15 nanti seperti yang digembar-gemburkan selepas PRK? Okey, buat masa sekarang ni saya lihat di dalam pembangkang pun ada yang tak kena, seluruh pembangkang, bukan cerita PH ke siapa, seluruh ada yang tak kena. Jadi soalan-soalan ni saya tidak ingin jawab dulu. Yang saya boleh katakan dengan jelas, BN tidak akan menang pilihan raya, itu setahu saya, sebab rakyat akan tercari-cari alternatif. Tetapi satu kesilapan yang akan mungkin dilakukan jika mana-mana pihak dalam alternatif kaitkan diri dia dengan kerajaan, maka ini akan menyebabkan rakyat akan meluat dengan semua. Okay? Ini adalah kesilapan yang tidak harus dilakukan, yang belum dilakukan oleh kebanyakan pihak, malangnya muda sudah lakukan.
Ya. Okey. Jadi itu sahajalah hari ni, sebab kita pun dah nak maghrib. Ya, okey. Mustafa Mus, semua rakyat tahu Menteri Kabinet adalah lantikan dari pilihan PM kecuali mereka yang percaya fitnah dan penipuan Najib. Betul. Okey. Jadi selepas ini saya akan letak link kepada saluran Telegram dan artikel-artikel berkaitan di ruang komen, di ruang tajuk, baca artikel berkenaan, sentiasa layari thirdforce.net. Semalam tutup sebab saya ada hal, dan dan lah, nanti saya buat pengumuman bila tiba masanya. Dan sehingga jangan lupa ya, esok pukul 10 bersama saya dan Muhammad Hanif Katri Abdullah membincangkan hubung kait PRN Johor dengan PRU 15. Sebab anda dah banyak dengar dari saya, kita dengar pula pendapat Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi sehingga kita berjumpa, dan siaran ini akan diulang di YouTube Regi J Siri Taudin malam ini pukul 9 ya. Sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.